السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله باله، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Mirdas Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, yazhabu salihun al-awwal fal-awwal. Nabi kata orang-orang yang salih, orang-orang yang baik-baik akan meninggal, akan mati, akan habis satu generasi kepada satu generasi. Nabi SAW beritahu, Nabi kata menjelang kiamat, lagi nak dekat kiamat, lagi korang, orang-orang yang saleh. Korang kok mana? Mati. Mati tak ada ganti. Orang dulu kata patah tumbuh hilang berganti, tapi orang saleh ni bila mati dia tak ganti. Aduk naik kematian ni dia makin tawang, dia makin tawang, dia makin tawang. Ilmu makin kurang, dia makin kurang, dia makin kurang. Sehingga kan hari ini kalau kita nak cari orang sealim dan sesadeh, imam-imam mazhab, kita kata tak ada. Kita nak cari orang seumpama Imam Abu Hanifah, tak ada. Kita nak cari orang yang sealim Imam Malik, tak ada. Kita nak cari orang yang sewarak Imam Syafi'i, tak ada. Kita nak cari satu orang yang baik seumpama Imam Ahmad bin Hanbal, tak ada. Nabi SAW akan 1400 tahun dulu, Nabi kata yazhabus salihun al-awwal fal-awwal. Nabi kata orang-orang yang salih, golongan yang kata as-salihun, golongan ni dia akan mati satu lepas satu lepas satu lepas satu, tak ada ganti. Kata Nabi, wa yabqa huthalah ka huthalati sya'ir aw at-tamri. Nabi kata maka tinggal, maka yang baki, yang ada adalah huthalah, hampa. Huthalah ni boleh kita terjemah kata sisa, balance, ataupun dalam terjemahan dia kata hampa. Dah habis dah orang yang betul-betul alim, orang yang betul-betul warah, orang yang betul-betul salih, dah tak ada. Maka wa yabqa huthalatun ka huthalati sya'ir aw at-tamri. Nabi kata maka tinggallah di atas dunia ni orang-orang yang hampas. Seperti mana dia ni macam hampas syair ataupun hampas tamar, hampas tebu kalau kita kata mudah faham. La yubalihimullahu balah. Nabi kata bila dah sampai macam tu, Allah tak pedulilah. Dan Allah
tidak menghargai mereka ni dengan nilai yang sedikit sekalipun. Maknanya Tuhan tak pandang dah mana tinggal ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang Nabi sebut nampak depan mata. Depan mata nampak hari ini. Ada pun orang-orang alim yang habis masa dengan berbalah. Bukan orang-orang alim yang habis masa dengan berdakwah. Bukan orang-orang alim yang habis masa dengan berkorban. Bukan orang-orang alim yang habis masa kerana agama Allah. Tapi dia tinggal suka berbalah, suka mencetuskan satu benda yang kemudiannya menjadi isu perbalahan yang akhirnya membawa kerugian kepada semua pihak. Dia yang berbalah pun tak untung apa, masyarakat yang tumpang mendengar pun tak dapat apa. Berbeza dengan ulama-ulama dulu, perselisihan di kalangan mereka ini khilaf yang dihormati. Sama-sama Imam Zahab tu pun tak pernah siapa pandang siapa. Sebaliknya masing-masing hormat menghormati. Keadaan itu sudah tidak ada dalam masyarakat pada hari ini. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ishtara rajulun min rajulin aqara, fawajada alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarrah fiha dhahab. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. فقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه فتصرفا. أو كما قال. hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi berlaku satu zaman dulu. Nabi kata, satu orang laki-laki beli tanah daripada satu orang yang lain. Nabi ceritakan sahabat. Nabi kata satu time dulu ada jadi dua orang laki-laki, seorang jual tanah, seorang beli tanah. Macam tu. فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرح فيها ذهب. Kawan yang beli tanah ni, bila dia dah beli, dia balik tidur cangkui tanah tu. Cangkui dalam tanah tu dia jumpa satu bekas. Dalam bekas tu ada emas. Jadi ceritanya Nabi beritahu dekat sahabat. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. Maka bila dia beli tanah, dia balik-balik ke rumah, dia cangkui-cangkui, dia nak cucuk tanam di tanah. Dia cangkui-cangkui jumpa satu bekas. Tengok-tengok dalam bekas tu ada emas. Dia ambil emas tu pergi bagi-balik dekat kawan hak jual tanah ni. Dia kata dekat kawan ni, dia kata tanah hak aku beli tu, aku cangkui kerana nak bercucuk tanam. Tiba-tiba aku jumpa satu bekas. Dalam bekas tu ada emas. Emas ni hang punya. Dia kata ambil balik. Dia lurus, dia jujur, dia amanah, dia orang betul, sampai macam tu sekali. Kalau kita, alhamdulillah, alhamdulillah lah, aku beli sekali lah. Jumpa saja Allah nak bagi kat aku. Kita kata, kalau kita Nabi cerita insiden ni, Nabi cerita kejadian ni. Nabi kata berlaku satu zaman dulu, dua laki-laki, satu jual tanah, satu beli tanah. Syekh yang beli tanah ni dah beli, balik cangkui-cangkui nak cucuk tanam, jumpa satu tepayan, satu benda dalam tanah tu, dalam tu ada emas. Dia jumpa tu, dia dukung tepayan tu buat pergi balik kat kawan nak jual ni. Dia kata, aku beli tanah hang hari tu. Dalam tanah tu aku jumpa emas ni. Emas ni hang punya. Dia kata. فقال الذي له الأرض
innama bi'tukal arda wa ma fiha. Tuan tanah hak jual ni pula, bila kau ni dukung macam payah mai kat dia, dia kata aku tak boleh terima. Aku jual kat hang tanah, maknanya dengan segala benda yang ada atas tanah, segala benda yang ada dalam tanah, semua aku kira hang. Dia kata. Kalau kita pula jadi kawan dia, Allah terima kasih banyaklah dukung kekayaan tu pergi bubur dalam bilik tidak buah kasih. Itu dia lah beza kita dengan orang dulu-dulu. Beza dia begitu. Baik. Walam ashtari zahab. Dia kata tadi. Ambilkan lah dia kata. Aku jual tanah. Aku jual segala-gala apa yang ada dalam tu. Maka aku tak boleh ambil rahmat ni. Wa qala lal. Fatahakama ila rajul. Maka dia tahu payah macam ni. Kau hak beli tanah ni pun tak mau ambil, kau hak jual tanah pun tak mau ambil. Hak beli tanah kata, mai ni kepunyaan kawan yang jual tanah, kawan yang jual tanah kata dak kepunyaan hang saja hang dah beli dah. Tak selesai benda ni. Fatahakama ila rajul. Maka dua-dua sekali dicari satu orang yang boleh dipercayai dalam kampung mereka. Dekat satu orang yang boleh dipercayai untuk nak suruh kawan dia jadi hakim, selesaikan masalah mereka. Faqala alladhi tahakama ilaihi. Kawan yang dipilih sebagai hakim ni kata, dia kata alakuma walad. Dia kata ni empat orang ni ada anak dah. Qala ahaduhuma li ghulam. Seorang kata saya ada anak jantan seorang. Wa qala al-akhar li jariyah. Seorang lagi pula kata saya ada anak perempuan seorang. Kawah beli ni kawah jual ni, seorang ada anak jantan, seorang ada anak perempuan. Qala, kata kawan yang jadi hakim ni, dia kata ankihal ghulam jariyah. La macam ni, bagi anak jantan hang kahwin dengan anak perempuan dia ni. Hakim ni kata, wa anfiqa ala anfisihi wa anfiqa ala anfusihima minhu faqasarrafa. Maka dia kata, mai hak jumpa ni, bagi buat belanja anak-anak empat orang. Maka keputusan itu diterima oleh dua-dua orang. Tegas, kalau kita pula jadi hakim, kita kata apa-apa. Hang tak mau, okay? Betul perempuan tak mau. Tanya balik ni, hang pun sobat tak mau. Tak apalah tinggal kat saya, kita tengok macam mana nak buat. Kalau kita jadi hakim, kita jadi orang jual tanah pun tak betul, kita jadi orang beli tanah pun tak betul, kita jadi hakim pun tak betul. Sebab apa? Sebab kita tak betul. Itu masalah dia. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Hadis ni, dia nak tunjuk dekat kita betapa satu masa dulu ada orang yang lurus, yang jujur, yang amanah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kanat imra'atani ma'ahuma ibnatahuma kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma ja'a al-dhib فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكم إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتا فقال سليمان ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى أو كما قال متفق عليه. Ini pula hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, ada satu kes, dua orang perempuan. Satu hari, dua-dua ni keluar ke satu kawasan lapang, bawa anak seorang satu. Dua perempuan. Tiap-tiap seorang ni bawa anak keluar pergi ke satu kawasan lapang nak bagi anak-anak main. Yang mak dua orang ni duduk, bagi anak dua orang hidup main. Ja'al zidbu. Tiba-tiba main sekong serigala.
Fazahaba bibni ihdahuma. Serigala tu pergi faham salah seorang daripada budak, ada dua orang. Mak ni bawa anak kecil dua orang pergi lepas bagi main di padang. Mak duduk di tepi padang. Tiba-tiba muncul satu serigala, dia faham seorang budak ni, lari. Begitu. Faqala li sahibatiha innama zahaba bibnik. Maka kata salah seorang daripada perempuan ni, mak ni, dia kata serigala faham anak dia kata. Wa qalat al-ukhra innama zahaba ibnik. Seorang lagi pun kata bukan anakku, anak dia kata. Ada jadi macam tu pula. Budak kecil muka apa? Mai serigala bahang wak lari, tinggal seorang budak. Jadi mak ni pakai tu kata hak tinggal tu anak dia. Kalau lari tu anak kawan lain. Macam tu jadi. Fatahakama ila Daud alaihi salam. Masa tu zaman Nabi Daud alaihi salam. Dan Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman mereka hidup sezaman. Nabi Daud bapa, Nabi Sulaiman anak. Mereka dua-dua hidup sezaman. Maka kisah ini dirujuk kepada Nabi Daud alaihi salam. Faqada bihi lil kubra. Nabi Daud dia tengok dua orang ni. Dia kata lah ni anak tinggal ni, dia kata anak kepada perempuan yang lebih tua umur. Dia ambil jalan macam tu lah. Dia kata kerana dia pun tak tahu anak tinggal ni anak siapa. Dia tengok antara dua perempuan ni, satu tua sikit, satu muda sikit. Dia kata anak ni anak kepada tua sikit. Fakhrajata ala Sulaiman ibn Daud alaihi salam fa'akhbaratahu. Tak buat lagi. Dirujuk pula kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Cerita balik benda yang jadi macam ni. Faqala Sulaiman, kata Nabi Sulaiman pula, "U'tuni bisikin." Sulaiman kata tak apa, lah ni macam ni. Oleh kerana dua-dua mengaku kata anak ni anak depa, Nabi Sulaiman kata tak apa, buat main pisau kat aku. Dia kata, buat main pisau dekat aku. Asyuqu bainahuma. Aku nak belah budak ni, ambil seorang sebelah. Nabi Sulaiman kata begitu. Dah orang main rujuk dia, suruh dia jadi hakim. Masa tu DNA test semua tak ada. Kalau ada senang, hantar pergi. Dia buat DNA test, okey, sebenarnya anak ni anak kawan ni. Zaman tu tak ada. Bila tak ada, Nabi Sulaiman kata apa? Dia kata lah macam ni lah. Dua-dua kata anak dia, bawa main dekat aku pisau. Dia kata, asyuqquhu bainahuma. Aku nak belah dua budak ni, ambil seorang sebelah balik. Faqala tisura la taf'al. Perempuan muda sini, dia kata dekat Nabi Sulaiman, dia kata la taf'al. Jangan, dia kata jangan. Dia kata sayang budak ni, kesian kat budak ni. Jangan duk buat macam tu, dia kata jangan duk belah budak ni. Rahimakallah wa huwa biduha. Bila dia kata lagu tu, dia kata mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Tak apalah, anak ni bagilah dekat perempuan tua ni. Tak apalah, jangan buat bagi budak ni sakit, jangan buat budak ni cedera, jangan sampai budak ni jadi apa-apa. Tak apalah, bagi dekat tua ni, bagi kat kakak anak ni tak apa. Tak ambil kat saya pun tak apa. Nabi Sulaiman alaihi salam bila tengok lagu tu, faqada bihi lisughra. Dia kata kalau lagu tu, budak ni anak hang sayang dekat dia. Dia kata, maka dia buat keputusan budak ni anak kepada perempuan hak muda sikit tadi ni. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang kita. Masyarakat akhir zaman ini adalah masyarakat yang makin kurang. Orang yang lugu hati dengan Allah, dengan Islam, makin kurang. Ada banyak dalam masyarakat hari ini adalah orang yang luaran dia mungkin nampak tenang. Tapi Nabi kata wa qulubuhum qulubuz zi'ab. Hati mereka hati serigala. Itu keadaan akhir zaman. Kadang-kadang kita tengok satu orang, kita tengok zahir dia, kita duk sangka okey. Tapi Nabi kata menjelang akhir zaman, orang yang hampa tengok zahir dia nampak okey pun, qulubuhum qulubuz zi'ab. Ada di kalangan mereka ini yang hati mereka ni hati serigala. Maknanya hati yang pelahap, yang lapang, yang nak faham apa saja yang ada di depannya. Jadi oleh kerana kita ditakdirkan Allah hidup dalam zaman
yang nampaknya macam akhir zaman ini, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah, perbetul diri. Mana-mana yang tidak salah kita, perbetul. Dan sentiasa minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampun kita, Allah ampun semua orang yang ada di keliling kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 53. Muka surat 53. Bab ma jaa fi salah qabla al-maghrib. Itu tak yang datang pada menyatakan sembahyang qabliyah maghrib. Ketahuilah saudaraku, ada pula sembahyang sunat antara bang dan qamat. Sembahyang maghrib, dia kata. Nak sembahyang maghrib antara bang dengan qamat tu, Nabi kata ada satu sembahyang di antara bang dan qamat sembahyang maghrib ni. Maka itulah dinamakan sembahyang qabliyah maghrib. Maka sembahyang ini ada khilaf ulama padanya. Ini yang kita cerita sikit bulan lepas. Kan dalam ramai-ramai kita ni masing-masing dengan masing-masing punya fahaman dan masing-masing punya pegangan. Cuma ada di kalangan kita ni yang boleh bertolak ansur, dan ada di kalangan kita ni yang syadid dengan fahaman dia. So, yang boleh tolak ansur tak ada masalah apa. Dia faham kata tidak ada satu nas yang betul-betul kuat yang jelas mengatakan Nabi buat qabliyah maghrib. Yang ada tak menyebutkan kata Nabi buat qabliyah maghrib, maka dia tak mau buat, dia kata. Tapi orang nak buat, dia tak kisah. Itu satu golongan. Ada satu golongan lagi, dia pegang kata tak ada. Kalau buat bid'ah, dia kata bila orang buat, dia cikir yang jangan telan kawan tu. Ini satu golongan dan sentiasa ada dalam masyarakat kita sampai bila-bila. Kita nak tengok malam ni apa cerita sebenar-benar tentang sembahyang qabliyah maghrib ni. Dia kata maka sembahyang qabliyah maghrib ini ada khilaf ulama padanya. Kata setengahnya sunat dan kata setengahnya tiada sembahyang qabliyah maghrib itu. Satu kata sunat, satu kata tak ada. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini setengah daripada hadis yang menunjukkan tuntut buat. Dan dia kata di sana ada satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang mengatakan ada qabliyah maghrib ini. Maka bunyi hadisnya, dia kata an Abdillah ibni Mughaffal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli azanaini salatun liman syaa. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, antara dua bang, dia panggil dua bang, bang dengan qamat, dia panggil dua bang. Kan? Kita panggil hak mula tu bang, hak sebelum sembahyang tak dia qamat. Tapi ada hadis yang menggunakan perkataan dua-dua tu azan. Hak tadi pun hak bang tu pun azan, hak qamat tu pun azan. Kerana hadis ni lah timbul khilaf dalam satu hal lain. Mazhab Hanafi, kalau contoh ada kawan-kawan atau nama yang bermazhab Hanafi, kalau di India ramai Hanafi, dia qamat pun macam bang. Dia qamat pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tarjih tiap-tiap kali. Kita tidak qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita satu-satu. Tapi dalam mazhab Hanafi dia tarjih maksud dia ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia qamat macam tu. Pasal apa? Pasal dia pegang kepada hadis Abdullah bin Mughaffal yang mengatakan baina kulli azanaini salat. Di antara dua azan. Hak ni azan, hak ni azan. Maka qamat pun serupa azan. Serupa bang mula juga. Itu khilafnya berlaku di situ. Baik. Di sini dia kata, dan antara dua bang, yakni dua azan, yakni bang dan iqamah itu ada satu sembahyang, yakni bagi siapa yang hendak melakukannya. Nabi kata begitu.
Di antara bang dan juga qamat ada satu sembahyang, Nabi kata. Dan hadis ni umum. Oleh kerana itu sebagian ulama kata dalam apa sembahyang sekalipun antara bang dengan qamat ada sembahyang sunat qabliyah. Kerana dia berpegang kepada hadis ni. Baik, dia kata tersebut pula di dalam Sahih Muslim. 3 kali Nabi bersabda yang demikian. Maka kali yang akhir sabda Nabi, liman sya'a, bagi siapa yang nak. Dalam hadis Muslim, Nabi kata apa? Nabi kata baina kulli azanaini salat. Nabi kata baina kulli azanaini salat. Nabi kata lagi baina kulli azanaini salat. 3 kali Nabi ulang. Di antara bang dengan qamat ada sembahyang. Antara bang dengan qamat ada sembahyang. Antara bang dengan qamat ada sembahyang. Liman sya'a. Nabi kita tak ada siapa yang nak buat, boleh buat. Itu hadisnya. Baik. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Az-Zubair. Dan kata Abu Isa lagi, bermula hadis Abdullah bin Mughaffal itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Itu asalnya. Hadisnya macam tu. Masalah sembahyang sunat qabliyah maghrib dan hukumnya. Kata At-Tirmizi, sesungguhnya telah bersalah-salah sahabat Nabi SAW pada sembahyang qabliyah maghrib itu. Bukan kata khilaf ni berlaku di kalangan ulama mazhab saja. Bukan kata khilaf ni berlaku sampai kita hari ini saja. Dia kata khilaf ni berlaku sejak daripada zaman sahabat dulu lagi. Pasal apa? Pasal hadis ni Nabi ucap zaman tu. Maka sahabat yang dengar ni ada faham macam ni, ada faham macam ni. Maka khilaf ni dia kata berlaku sejak daripada zaman sahabat Nabi SAW. Maka tiada memikir oleh setengahnya akan adanya sembahyang qabliyah maghrib itu. Sebahagian sahabat kata tak ada qabliyah maghrib. Sahabat sendiri. Dan diriwayatkan daripada bukan seorang daripada sahabat Nabi SAW bahawasanya mereka itu sembahyangkan sunat dahulu daripada maghrib 2 rakaat antara bang dan qamat. Dan dia kata ada sahabat yang buat qabliyah maghrib 2 rakaat ni. Sahabat sendiri ada buat ada tak buat. Begitu. Dan kata Ahmad dan Ishaq, jika sembahyang seseorang akan keduanya, maka ialah yang elok. Dan ini di sisi keduanya adalah sunat. Kata Imam Ahmad, dia kata buat pun tak apa, bahkan buat juga elok. Dia kata begitu. Masalah sembahyang dahulu daripada maghrib dan ikhtilaf padanya. Kata Imam Nawawi di dalam beberapa riwayat hadis menunjukkan sunat 2 rakaat antara bang, maghrib dan sembahyang maghribnya. Dan pada masalah ini ada 2 wajah bagi ashab kita, bagi ashab Syafi'i. Bermula yang lebih masyhurnya di sisi Imam Syafi'i, dia kata tiada sunat. Dia kata di kalangan ashab Syafi'i, di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, mereka lebih suka kata qabliyah maghrib itu tidak sunat. Macam tu. Dan yang lebih asah di sisi ulama muhaqqiqin disunatkan kerana beberapa hadis. Ada juga yang kata sunat. Dia begitu lah. Sunat kata tak sunat, kata sunat kata tak sunat, benda ni benda khilaf. Itu maksud dia. Dan pula pada masalah ini ada 2 mazhab bagi salah. Maka telah sunatkan akan keduanya, yakni 2 rakaat qabliyah maghrib itu oleh satu jamaah daripada sahabat dan tabi'in dan daripada yang mutaakhirin, iaitu Ahmad dan Ishaq. Dan tiada sunatkan keduanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab dan Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib dan lain-lain daripada sahabat. Itu dia. Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Uthman, Sina Ali semua mereka kata qabliyah maghrib ini tidak sunat dan mereka tak buat. Ada jadi begitu. Jadi kita bila kita mengaji ni, kita dengar, kita timbang ambil lah. Balik kepada hadis Nabi tadi, Nabi kata apa? Liman sya'a. Siapa nak buat. Cuma kita dah tahu dah secara pasti bahawa sahabat-sahabat yang kanan ni, Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Uthman, Sina Ali, ni semua kanan. Ni semua kanan. Khulafa Ar-Rasyidin. Dia kata buat qabliyah maghrib. Jadi kalau kita dah dengar macam tu, kita pun ambil satu keputusan. Kalau macam tu, kita buatlah. Pasal apa?
Pasal aku yakin siapa yang lebih faham apa yang Nabi bagi tahu ni selain daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita ambil macam tu, Abu Bakar As-Siddiq tak boleh cerita panjang kata dia ni. Kalau dia tak buat, mana dia lebih faham tentang hal yang diajar oleh Nabi daripada lain-lain orang. So kalau macam tu, aku pun ingat tak mau buat. Tapi kalau ada orang lain nak buat, balik kepada hadis Nabi, liman sya'a. Siapa nak buat, dia buat. Begitu ceritanya. Baik. Dan Malik dan kebanyakan fuqaha, dia kata, itu dia. Dan Imam Malik sendiri pun sependapat. Dia kata tidak ada sunnah qabliyah maghrib. Tak perlu buat, dia kata. Dan kata An-Nasa'i ialah bid'ah. An-Nasa'i dia langgar dikata lagi. Dia bukan cakap dia tak buat, dia kata kalau buat bid'ah, dia kata. Dan tuan tengok di kalangan ulama ni aliran dia begitu. Ada yang boleh tolak ansur, ada yang tegas, ada yang macam-macam. So kita faham benda ni cukup untuk kita. Dan benda ni bukan bahan untuk bertengkar, bergaduh, berbalak, tapi nak jadi hal dalam masyarakat. Bukan itu masalah dia. Baik, dia kata dan hujah mereka ini bahawasanya mensunatkan itu membawa kepada takhirkan waktu maghrib daripada awal waktunya sedikit. Golongan yang macam An-Nasa'i, dia kata bid'ah terus siapa yang buat qabliyah maghrib ni. Alasan dia apa dia? Dia kata maghrib ni masa dia singkat, masa dia pendek. Kita duduk lepas bang, duduk buat qabliyah maghrib, kita mentakhirkan masa maghrib, itu tidak bagus, dia kata. Itu alasan yang diberikan oleh dia. Dan kata setengah mereka itu pada jawab segala hadis yang menunjukkan sunat sembahyang itu bahawasanya mansuh, dan yang muhtar ialah sunat dan beberapa hadis yang sahih. Dia kata ikut suka lah, nak buat tak buat ikut suka. Kita dah tahu alasan dia. Baik. Tajuk baru, bab ma jaa fi man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghrub asy-syams. Itu bab yang datang pada mereka yang mendapat ia satu rakaat daripada asar sebelum masuk matahari. Ini cerita orang yang sembahyang asar dia dah ujung lah. Macam hero kembang Hindustan. Kereta api dah jalan dah, dia baru main. Ligan kereta api ni, ligan dan lagi tu lompat bergantung di ujung tu. Dia cerita dia begitu. Dia dengan sembahyang ni pun begitu. Hingga tu jadi Hindustan juga dia ni. Hingga tu jadi hero Hindustan saja. Waktu dah tu nak habis tu. Masa tu lah kalang kabut masuk pancok ambil semayang-semayang. Baru masuk satu, baru rokok tidak satu rekaat. Bunyi bang dah masuk waktu semayang lain dah. Ambu kerak sangat tu jadi Hindustan. Nah, ini cerita dia. Ketahuilah saudaraku, dapat beberapa masalah daripada hadis yang akan datang ini. Ialah daripada menyebutkan orang sembahyang yang mendapat satu rakaat asar. Kemudian daripada hadis serakaat dan tinggal lagi 3 rakaat, maka masuklah dia sembahyang yang menyempurnakan asarnya itu 3 rakaat itu di dalam waktu maghrib. Itu dia. Dia dan 1 rakaat aja masjid bang dah, masuk dah maghrib. Apa hal dengan dia ni? Adakah sembahyangnya itu sah ataupun tidak? Itu perbahasan dia. Orang yang macam ni sembahyang dan 1 rakaat masuk waktu. Masuk waktu sembahyang lain. Sembahyang dia tu sah ke dalam. Itu tu. Dan jika sah, adakah dihukumkan sembahyang itu tunai ataupun qada? Satu, sah ke tak? Yang kedua, kalau kita kata sah sembahyang dia, sembahyang tu nak kira tunai ke nak kira qada? Pasal apa? Pasal 1 rakaat dalam waktu, 3 rakaat di luar waktu. Sembahyang dia kira tunai ke kira qada ke? Itu perbahasan yang kedua. Baik. Maka daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini dapatlah jawabnya. Dia kata, hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka rak'ah min as-subh qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subh. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapat dia akan 1 rakaat subuh dahulu daripada terbit matahari, maka sesungguhnya mendapat ia akan subuh itu secara tunai. Nabi dikata begitu. Tidak buat kerja apa-apa semalam ni, duk letak poster apa-apa. Tiga, mungkin 4 pagi, bangkit tubuh, tengok lagu nak cerah tak cerah, dia jadi mamun.
Ini apa ni. Bini dia kata apa. Subuh dah nak habis dah. Tak semayang lagi. Bangkit cepui kata pergi masuk kancong. Gosok gigi pun tak ada. Apa pun tak ada. Nak ambil ayat semayang pun ambil yang rukun-rukun je. Lompat ke sejadah. Takbir Allahu Akbar. Baru 1 rakaat. Habis waktu. Lah tak ada jam semayang ni. Bila habis waktu tu. Dia main waktu syuruk tu. Dia bunyi. Teng. Allah. Kata dan 1 rakaat je. Tangan sebelah ada bergantung. Hilang lagi 2 sepulai ke bawah. Dia jadi begitu. Apa hal ni? Oh, kalau berdasarkan hadis daripada Abi Hurairah ni, Nabi SAW kata, faqad adraka subh. Dia dapat subuh itu. Maknanya dikira subuh dia tunai. Betul tengok yang kata agama kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Punya nak kata apa ni? Punya tolak ansur ni. Islam ni, siapa kata Islam ni syadid? Siapa kata Islam ni cengih? Siapa kata Islam ni nak menyusahkan orang? Islam ni dengan serba kelonggaran. Islam ni dengan serba kemudahan. Islam ni dengan rukhsah dia. Dengan tak menekan orang. Islam, itulah hari ni orang duk bawa fiqh hari ni. Ni orang kata fiqh taisir. Ataupun orang kata fiqh muyassar. Fiqh yang memberi mudah kepada orang-orang Islam. Kita tak mahulah nak pergi ambil fiqh yang bagi susah kita. Sedangkan benda tu kadang-kadang benda silap. Di kalangan ulama-ulama mazhab berbeza pendapat. Tiap-tiap satu pendapat ada sokongan nafs dia dan sebagainya. Kenapa kita pilih hak susah? Kerana susah tu akan menyebabkan orang lari daripada Islam. Ini cerita dia. Sedangkan Islam ni sebenar-benarnya dia main atas satu spirit. Nabi kata inna dina yusrud. Sesungguhnya agama ni yusrud. Dia mudah agama ni. Walam yushadad dina ahadun illa ghalaba. Dan tidaklah satu orang yang buat lagi susah-susah hal agama ni, melainkan ghalabah. Melainkan itu dia akan diteraskan oleh agama dia. Akhirnya dia kata Islam ni betul payah juga. Wal hadis Islam tak payah. Cara yang mentafsirkan Islam tu menjadikan Islam payah jangan. Ini cerita dia. Baik. Jadi berdasarkan hadis ni tadi, dia kata Nabi SAW beritahu, siapa yang sembahyang subuh dan 1 rakaat. 1 rakaat lagi satu keluar waktu, dia mendapat subuh itu secara tunai. Sambung hadis itu, wa man adraka min al-'asri raka'ah qabla an taghrub asy-syams faqad adraka al-'asr. Dan siapa yang mendapat dia daripada sembahyang asar itu 1 rakaat dahulu daripada masuk matahari. Dia sembahyang asar pun begitu juga. Dia kan 1 rakaat aja bang maghrib kan. 3 lagi selepas keluar, maka mendapat dia akan asar itu. Nabi kata dapat jugalah kat dia. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Abi Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih. Dan dengan dialah berkata ashab kita dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Dan bermula makna ini hadis di sisi mereka itu ialah bagi orang yang uzur, seumpama seorang yang tertidur daripada sembahyang ataupun satu orang yang terlupa sungguh-sungguh, maka jaga dia ataupun teringat dia pada waktu terbit matahari dan pada waktu masuknya. Itu dia. Imam-imam mazhab ni, contohnya Imam Syafi'i sendiri, dia kata diberi kemaafan kepada orang yang dan 1 rakaat, 3 rakaat lagi keluar waktu ni, dianggap dia sembahyang tunai ni bagi orang yang macam kis tadi. Dia kata orang yang uzur. Uzur dalam arti kata apa? Dia selema. Bukan itu amalan dia. Bukan dia jenis hero Hindustan, bukan. Bukan itu amalan dia. Cuma hari itu dia selema. Tak ada apa gerak dia. Jaga-jaga tengok dah. Gelap ni gelap nak malam ke gelap nak subuh ke, dia dicelahu begitu. Dia kata kat bini dia, mangkit awal. Bini dia mangkit awal. Ni nak maghrib, bukan nak subuh. Tu pak, aku tak mayang tak ni. Dia tertidur. Kerana tertidur tu, dia jadi lewat sangat. Dan 1 rakaat saja dalam waktu. Kes yang macam ni, Imam Syafi'i kata tak apa. Kalau saja-saja, sembahyang dia sah. Imam Syafi'i kata, tapi berdosa dia. Kerana taksir dia. Kerana cuai dia. Kerana saja-saja dia tu. Begitu berdosa. Tapi sembahyang itu sah.
Begitu. Baik. Sama lah macam orang tanya, ustaz pakai cincin emas tak apa-apa kalau lelaki. Semayang sah tak dia kata? Semayang dia tak ada sangkut dengan cincin emas ke cincin berlian, dia tak ada sangkut. Semayang, rukun, segala syariat, segala apa kita penuhi, kita patuhi, mudah-mudahan semayang dia sah. Tapi perbuatan dia semayang pakai cincin emas itu, perbuatan itu berdosa. Dia tak ada sangkut kau. Bila sangkut kita pakai cincin emas semayang tak sah dah. Dia tak ada sangkut kau. Sama lah dengan kes yang kita kata ni pun. Perbuatan dia buat lengah-lengah waktu semayang sampai hujung waktu, yang akhirnya dan satu rakaat aja, 3 lagi terlepas keluar waktu, perbuatan dia itu berdosa. Tapi sembahyang dia sah. Begitu. Baik. Masalah dia kata sempadan sembahyang tunai. Yang ni kita dah bincang dah bulan lepas. Cerita sempadan sembahyang kita dah bincang bulan lepas. Jangan tengok bawah tu. Masalah waktu wajib sembahyang bagi 5 macam orang, iaitu budak, orang gila, orang pitak, orang haid dan nifas dan orang kafir. Dia kata ni bagi kit kepada 5 orang ni. Yang pertama budak. Tiba-tiba balik. Dia budak maksudnya belum balik. Tiba-tiba dia mimpi ke dia apa, dia balik. Immediately daripada dia mimpi itu, immediately selepas itu dia wajib kena mandi dan dia wajib kena semayang. Tak semayang berdosa. Macam tu. Demikian juga halnya dengan orang gila. Masa gila dia tak semayang tak berdosa, pasal dia tidak mukallaf. Dia siuman balik daripada gila dia, daripada dia siuman tu immediately dia kena semayang. Kalau daripada siuman dia tu tinggal 2 minit lagi nak habis waktu, dia tetap kena semayang waktu yang masih ada 2 minit tu. Itu maksud dia. Demikianlah halnya, dia kata dengan orang yang pitak, tengkat, sopa juga tengkat. Dia sedang-sedang, maghrib nak habis, lagi 5 minit. Dia wajib kena semayang maghrib. Walaupun tadi dia tengkat lebih setengah hari, tapi dia jaga-jaga tu, maghrib ada lagi 5 minit. Dia wajib kena semayang, kena semayang. Demikianlah halnya dengan orang perempuan yang haid ataupun nifas. Apabila suci dia, immediately, dia tak boleh tangguh-tangguh. Suci, kena pergi bersih, kena mandi, kena apa, kena semayang. Tak boleh kata apa lah, itu terus semayang. Tak boleh. Kalau dia buat lagu tu, dia berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia kata, dan mendapat melebihi itu akan 1 rakaat daripada waktunya. Nescaya lazim akan dia semayang. Kalau masa baki dekat dia tu, kira-kira kalau dia semayang dan 1 rakaat, dia tetap wajib kena semayang. Kalau tinggal masa tu 1 rakaat aja kalau semayang, pun dia wajib kena semayang. Macam tu punya cerita. Bagi yang ni, apabila seorang budak jadi balik sebelum habis waktu asar 1 rakaat misalnya, nescaya wajib akan dia sembahyang yang demikian itu juga kepada 4 macam orang lagi. Sama lah dia kata 5 golongan ni sama. Iaitu apabila ciuman orang gila, ataupun apabila sedang orang yang pitam, nescaya lazim akan dia sembahyang pada waktu itu juga. Maka kiaslah seumpama yang baki itu. Dan jika didapatnya kurang daripada 1 rakaat, yakni seperti dan takbiratul ihram saja, maka padanya 2 qaul bagi Imam Syafi'i rahimahullah taala. Pertamanya tiada wajib kerana mafhum hadis tadi kata kalau dan 1 rakaat. Kalau dan takbir saja, satu pendapat kata tak wajib sembahyang. Dan yang asah daripada keduanya di sisi ashab Syafi'i, lazim akan dia sembahyang. Kalau dan takbir ya Allahu Akbar dia pun habis waktu, tetap wajib kena sembahyang. Dia macam tu. Kerana bahawasanya mendapat dia 1 juzuk daripada waktu sembahyang itu, maka bersamaan jua sikit ataupun banyaknya. Dan kerana bahawasanya tiada disyaratkan kadar sembahyang itu dengan sempurnanya dengan ittifaq, maka saya dialah bahawa tiada dibezakan di antara takbir dengan 1 rakaat. Dan takbir pun wajib sembahyang, apatah lagi dan 1 rakaat wajib kena sembahyang. Baik, masalah 3 rakaat di luar waktu itu qada' namanya, dia kata. Kalau sembahyang ni 3 rakaat selepas keluar daripada waktu, adakah itu dinamakan qada'? Tadi kita dah bincang dah. Saya baca 2 kali. Baik, yang bawah tu dia kata sembahyang qasar dapat 1 rakaat saja dalam waktu, bolehkah ditunaikan bakinya qasar di luar waktu? Yang ni kena baca. Kita nak di Kuala Lumpur,
Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita bertolak, katalah daripada sini, kita bertolak pukul 2 petang. Kita tolak pukul 2 petang. Kita duk ingat nak buat jamak takhir. Kita niat kata nak buat jamak takhir. Sekejap lagi sampai di Tapak, sekejap lagi, kita nak buat jamak takhir di situ. Kita niat macam tu. Bertolak dia lah. Bertolak pergi singgah Parit Buntang, lepas tu singgah Ipoh, singgah apa-apa semua duk bercelat tu tak semayang lagi. Sebab tu ingat nak semayang di Tapak. Sampai di Tapak, waktu asar pun nak habis lah. Dia nak main maghrib dah. Kita tak buat lagi jamak takhir Zuhur dengan asar. Jamak takhir Zuhur dengan asar tak buat lagi. Maghrib nak masuk dah. Baru kalau kabut berhenti dekat RNR Tapak, berhenti baru loncat masuk dalam surau dia, ambil ayat semayang bumbang-bumbang semua, takbir Allahu Akbar dan satu rakaat masuk maghrib. Apa hal dengan dia ni? Semayang dia sudah di luar waktu. Adakah dia boleh sempurnakan semayang Zuhur asar dia secara jamak dan fasal? Ataupun tak boleh dah. Sebab semayang itu sudah terkeluar daripada waktu asar. Itu satu perbahasan lain. Dia kata, ada bukan jadi benda macam ni. So, sihat buat ralik ni banyak dalam masyarakat kita. Jenis kaki ralik ni lah, ya Allah. Sampai orang panggil lengai. Lengai ni, dia ralik ni okey lagi. Lengai ni teruk okey. Dia lengai, dia lembab, dia lengai. Apak 10 kali pun tu tak reti-reti. Dia jadi, ataupun lambat asal ni orang kata, ni teruk. Oh, dia kata dia ni, suluh, ni tak tahu nak abang. Dia lengai. Semayang ni dia nak suruh. Tak suruh, tak buat. Dalam tu suruh tu pun dia takhir waktu sampai baru nak semayang. Ada jenis orang macam ni ada. Dan kata Imam Nawawi, dengan khilaf ulama masalah tadi, dia kata zahir kaedah khilaf pada orang yang musafir yang niat sembahyang dia qasar. Dan sembahyang ia di dalam waktunya serakaat dan baqinya kemudian daripada waktu. Macam kita kata tadi. Dia nak buat jamak takhir Zuhur dengan asar, tiba-tiba dia dan sembahyang satu rakaat ayat baru Zuhur jamak takhir ni. Baru Zuhur satu rakaat, tiba-tiba masuk maghrib. Baik, apa jadi? Maka jika kita kata sekaliannya dianggap sebagai sembahyang tunai, maka harus sempurnakan sembahyangnya dengan qasar. Kalau kata sekeluar waktu pun dianggap kata sembahyang itu sembahyang tunai, maknanya dia macam biasalah. Zuhur dia buat 2, asar dia buat 2. Dia kata. Baik. Dan jika kita kata sekaliannya qada ataupun setengahnya qada, setengahnya tunai, nescaya wajib dia menyempurnakan 4 rakaat. Dia kata. Baik. Jika kita katakan bahawasanya yang luput di dalam musafir itu apabila mengqada ia akan dia di dalam musafir, wajiblah menyempurnakan akan dia. Maksud dia apa? Dia kata salat itu sudah jadi qada, maka tidak boleh dia qasarkan lagi. Dalam kes yang qasar, dia jadi macam tu pula. Nampak? Pentingnya kita nak justify sembahyang yang terkeluar tu dia anggap tunai ataupun qada. Kalau kita yakin kata tunai, masih boleh buat jamak qasar. Boleh buat 2 rakaat Zuhur, 2 asar tu. Tapi kalau kita anggap kata sembahyang itu sudah jadi qada, maka tidak boleh buat qasar. Tak boleh lah, pasti dia jadi sembahyang qada. Zuhur kena buat 4, asar kena buat 4. Itu punca perbahasan tentang sembahyang yang setelah waktu ni tunai ataupun qada. Pasti dia membawa implikasi hukum yang lain. Dia macam tu. Baik, masalah sembahyang subuh ataupun asar habis waktu sebelum salam, sah ke sembahyang yang ulang juga. Tadi kita dah baca dah, tengok tajuk baru. Dia kitab ni, dia punya trend macam tu, dia dah sebut dah, dah bincang dah tajuk tu, tapi dia ulang balik. Jadi tadi kita dah faham dah, ulang jadi tak faham pula. Dia boleh jadi, macam tu pun dia boleh jadi. Tadi lagu faham dah, bila ulang-ulang balik, dia abang lagu mana, jadi tak faham pula. Jadi saya baca lagi 2 kali, tadi dia nak kosong. Baik, tengok tajuk baru. Bab ma jaa fil jam'i baina as-salataini. Ini cerita dia apa? Bab yang datang pada menyatakan mengumpulkan antara 2 sembahyang fardu. Okey, dia nak bincang ni bukan tajuk sembahyang jamak saja. Dia nak bincang ni boleh tak boleh sembahyang jamak ni dibuat dalam keadaan lain. Kita dah faham sembahyang jamak qasar ni boleh buat ketika musafir. Yang tu tak payah bincang banyak, semua orang faham. Baik, orang sakit boleh tak buat sembahyang jamak? Hujan lebat,
Boleh tak kita buat sembahyang jamak? Ataupun dalam suasana takut, boleh tak kita buat sembahyang jamak? Dia ada bab ni dibincangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ada orang tanya, Allah ni pun ada orang tanya. Dia kata, ustaz nak tanya ni anak saya aksiden jatuh motor, tangan semen sampai ke siku lah apalah semua. Jadi kalau nak semayang tiap-tiap waktu, tiap-tiap kali nak semayang, nak kena ambil ayat semayang. Boleh tak ustaz kita buat jamak? Nak semayang tapi nak buat jamak. Jadi kurangkan sikit susah payah nak ambil ayat semayang kepada orang yang dalam payah ni, dalam sakit ni. Baik, itu kita baca apa agama nak kata tentang benda ni. Ketahuilah saudaraku, bermula menghimpunkan dua sembahyang fardu itu bermasa-masa jua harusnya. Jamak sembahyang ni bukan bila-bila masa boleh buat. Dia ada waktu boleh buat, ada waktu tak boleh buat. Dia nak abang tu. Yang ni harus satu orang itu mengumpulkan antara dua sembahyang. Seperti sembahyang Zuhur dan Asar dalam satu waktu. Begitu juga boleh dikumpulkan Maghrib dengan Aisyah dalam satu waktu. Sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahawasanya Nabi SAW ada memperbuat yang demikian itu. Baik, hadis dia apa dia? Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asr wa baina al-maghrib wal 'isha bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Ini hadis yang kontroversi. Hadis yang kontroversi yang menjadi perbincangan ramai ulama. Baik, apa cerita dia? Diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia telah jamak, telah mengumpul Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Zuhur dan Asar dan antara Maghrib dan Isya di Madinah dengan ketiadaan kerana takut dan tiada kerana hujan. Ada hadis lain kata Nabi biasa buat sembahyang jamak kerana hujan. Kerana hujan Nabi buat sembahyang jamak. Ada hadis kata Nabi biasa buat sembahyang jamak kerana khauf, kerana takut. Nabi jamak siap-siap sembahyang. Mai pula hadis yang kontroversi, hadis riwayat Ibni Abbas ni pula dia kata Nabi biasa jamak sembahyang sedangkan tidak kerana hujan dan tidak kerana takut. Tapi Nabi buat sembahyang jamak. Ini cerita dia. Baik. Lihat takwil hadis ini pada masalah yang akan datang 123 nanti. Dia akan bincang takwil hadis ni. Dan kata Tirmidzi lagi, faqila li Ibn Abbas ma arada bidzalik. Qala arada an yuhrija ummah. Maka ditanya orang kepada Ibn Abbas yang meriwayatkan hadis ni, apakah kehendak Nabi dengan yang demikian itu? Bila Ibnu Abbas kata Nabi biasa jamak sembahyang Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya, sedangkan tak ada pasal hujan dan tak ada pasal takut, tapi Nabi buat jamak. Orang tanya balik dekat Ibnu Abbas, dia kata ma arada bidzalik. Pasal apa yang Nabi jamak tu? Kalau bukan kerana hujan dan bukan kerana takut, Nabi jamak pasal apa? Dia bertanya. Jawab dia apa dia? Dia kata arada an yuhrija ummah. Maksud dia apa? Jawab dia menghendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi masyaqqah, memberi susah kepada umatnya. Itu dia. Nabi ini tak mau bagi umat dia jadi susah. Nabi ini kira nak bagi orang semayang, jangan tak semayang. Jadi kita bincang itulah. Satu orang duduk di hospital, tangan daripada siku sampai ke pergelangan tangan semen. Habis dia nak semayang macam mana? Mereka kata orang pihak abang kata ni hang nak semayang ni, hang kena ambil ayat semayang dan kena tayamum dua-dua sekali. Taklah kawan tu tangan semen, kaki semen, kita tidur abang nak suruh dia tanggung guri semen belakang belakang. Dia kata apa? Dia kata kalau begitu tak payah semayang dah sedih. Terus tak mau semayang. Dan kalau nak jadi payah juga macam ni, dia kata tak tahu semayang. Dia kata Tuhan bukan tak tahu kata aku sakit. Ambil. Kerana hang bagi petua kat dia bagi susah, dia terus tak semayang. Sedangkan dia ada jalan lain yang mudah.
Dia hadang tadi ahli ayat sembahyang macam biasa. Cuma bila mai tang tempat semen tu, sapu ke atas semen tu saja. Lepas tu sembahyang. Dan sembahyang itu sah. Dan tidak perlu ulang sembahyang lagi. Itu jawapan mudah. Dan jawapan itu juga didokong oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i sendiri bagi 3 jalan nak selesai masalah tu. Mula-mula dia bagi susah. Lepas tu dia cadangkan yang kedua pun masih susah. Imam Syafi'i dengan ijtihad dia yang ketiga, dia bagi mudahnya. Macam mana? Macam kita kata tadi. Anggota wuduk yang berbalut ke, yang bersimen, kalau hari ini simen apa semua, bila mai ambil ayat semayang tangtu, dia sapu dia atas semen tu saja. Dan terus sampai basuh kaki. Kalau kaki pun semen, sapu buat atas semen balut tu saja. Lepas tu semayang. Dan Imam Syafi'i kata semayang itu sah. Tidak perlu ulang lagi. Ada pendapat kata pula tu semayang hormat waktu saja. Esok kena khabar balik. Imam Syafi'i tak pernah kata begitu. Kenapa kita memilih jalan susah untuk nak buat ibadah? Maka bila kita bagi jawapan yang mudah, maka mudahlah orang untuk nak buat ibadah. Dia banyak kan kalau kita tengok benda-benda khilaf di kalangan ulama mazhab ni pun macam-macam. Macam-macam. Kalau sebut pun jadi riuh macam masjid aja. Berarti kita tak mau dengar. Kita tak mau dengar, kita jadi riuh. Dan contoh kita kata dalam bab daging babi. Daging babi, Imam Syafi'i seorang saja yang mengatakan daging babi ini najis mughalazah. Dia kata najis berat. Yang apabila kita sentuh dia, kita kena sama. 3 mazhab besar lagi. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki dengan mazhab Hambali. Dia berkata daging babi ini mutawassithah. Sama macam najis-najis lain saja. So cara cuci dia kata memadai dengan basuh bagi hilang ain najis dan hilang apa warna ke apa hilang, maka sudah bersih. Imam Syafi'i bab daging babi ini dia kata mughalazah daging babi ini. Sedangkan tidak ada ayat Quran secara jelas kata babi itu mughalazah. Tidak ada dalam hadis yang sahih mengatakan babi itu mughalazah, tak ada. Cuma itu pendapat hasil ijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ijtihad dia ketat macam tu. Timbul masalah lah kalau kita berpegang dengan ijtihad itu. Timbul masalah. Jumhur 3 mazhab kata najis mutawassithah. Alasan mereka apa dia? Disebut dalam Quran Allah sebut 3 benda dalam satu ayat. Hurrimat alaikumul maitah waddam wa lahmul khinzir. Allah kata dan diharamkan ke atas kamu maitah bangkai, dam darah, wa lahmul khinzir dan daging babi. Bangkai, darah, daging babi. Tuhan sebut dalam satu ayat. Kalau bangkai itu najis mutawassithah, kalau darah itu najis mutawassithah, pasal apa babi jadi mughalazah? Itu hujah 3 mazhab. Pasal apa? Pula dia kata babi itu satu jadi mughalazah. Kalau babi itu mughalazah, dia kata bangkai pun mughalazah, darah pun mughalazah. Dia kata hujah 3 mazhab lagi. Jadi bila kita teliti balik tengok hujah ni nampak betul juga. Tapi Imam Syafi'i dia adalah alasan-alasan dia. Walaupun tidak bersandar kepada nas yang konkret, tetapi dia main dengan ijtihad dia mengatakan babi ini mughalazah. Kan? 3 mazhab yang merupakan jumhur mengatakan babi bukan mughalazah. Dia berkata dia mutawassithah. Sama macam tai cicak, sama macam tai orang, sama macam bangkai, sama macam nanah, sama macam darah. Kedudukan dia sama. Basuh macam biasa sahaja. Baik, masalah timbul apa tuan-tuan? Bila ada orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam. Cina masuk Islam. Bila dia kena balik ziarah mak pak dia. Walaupun dia masuk Islam, mak pak dia juga. Dalam Quran surah Luqman Tuhan kata dah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun hang masuk Islam. Kan? Tapi dengan ibu bapa kena buat baik macam biasa. Termasuk di dalam ma'ruf, di dalam buat baik itu ialah ziarah mak pak. Walaupun dia masuk Islam, dia kena ziarah pak dia kena ziarah mak dia. Walaupun mak pak dia tak masuk Islam, mak pak dia masih lagi orang bukan Islam yang duk makan babi misalnya. So bila dia pergi rumah mak pak dia susahlah. Pasal dengan babi ni tuan-tuan tahu lah. Dia makan char kway teow pun dia lepas babi hukum. Dia buat gulai pun dia buat gulai babi. Segala koyok belanga, pinggan, mangkuk, segala cawan, gelai, minum di rumah dia semua bekas itu belakang.
Jadi sekali-sekali anak masuk Islam ni balik pergi, dia nak kena sama dengan sekali kan? Oh, takkan begitu kan? Tapi kalau kita berpegang mengatakan dia mughalazah, kena sama. Jadi susah. Jadi adakah soalannya, adakah Islam macam tu? Memberi susah kepada kes-kes yang seumpama ni. Jadi bila tengok balik, oh rupanya 3 mazhab lagi tidak kata mughalazah. Mana di sana ada pendapat yang kuat yang didokong oleh 3 mazhab lagi mengatakan dia mughalazah. Cuma masalah kita hari ini, kita daripada kecil-kecil sampai hari ini, kita biasa dengan Nabi itu mughalazah. Jadi malam ni dengar dulu ni pun dia kata mughalazah itu lah. Itu siapa kata apa, kena bagi dia cari tanah sampai debu. Dia sama juga, dia kata aku tak boleh, aku tak pergi lagi tak buat benda ni. Tak apalah, tak salah juga. Tapi itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tidak salah. Tapi tujuan kita beritahu ni apa dia? Supaya kita tambah ilmu. Kita tahu kata, oh bab ni di kalangan mazhab ada cerita macam ni. At least dia menjadi satu tambahan ilmu kepada kita semua. Takat tu aja. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Imam Tirmizi, bermula hadis Ibn Abbas ini sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah, dan telah meriwayatkan dia oleh Jabir bin Zaid dan oleh Sa'id bin Jubair dan Abdullah bin Syafiq Al-Aqili, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Ibn Abbas daripada Nabi SAW lain daripada ini. Baik, masalah mengumpulkan antara 2 sembahyang yang berdosa. Dia nak beritahu jamak bukan sebarang masa boleh jamak. Ada kadang-kadang kita jamak jadi berdosa, dia kata. Baik, wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan berdosa mengumpulkan 2 waktu sembahyang di dalam satu waktu jikalau dengan tiada uzur. Tak ada pasal-pasal nak pergi jamak. Kan? Saja-saja suka hati nak pergi jamak, dia kata boleh jadi berdosa. Dia kata. Dan kita ni main-main tadi sembahyang maghrib, nak sembahyang maghrib kita beritahu ni lah macam ni lah. Kita jamak terus ya, maghrib dengan isya, tak lagi kuliah, habis kuliah kita buka belah. Bagusnya satu fatwa dia bagi macam tu. Main ni pun dengar, ustaz kata takkan takfir pun. Cantik wadah, tak boleh awal. Sebarang waktu, sebarang masa, suka hati tak boleh. Agama ni bukan dengan otak ciptaan kepala kita. Yang tu kita kena ingat. Apa juga benda, mesti ada tambah nas yang konkret. Okey, so dia nak beritahu di sini. Dia kata tak boleh kita duk buat sembahyang jamak ni sembarang waktu suka hati. Tak boleh, dia kata. Katanya Ani bin Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man jama'a baina as-salataini min ghairi 'udhrin faqad ata baban min abwabil kaba'ir." Dia kata diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa kumpulkan antara 2 sembahyang dengan ketiadaan uzur, saja syok-syok nak buat jamak, maka sesungguhnya telah mendatang ia akan satu pintu daripada beberapa pintu dosa besar. Dia kata tak boleh suka hati. Agama, tentang agama tak boleh buat suka hati kita, tak boleh. Satu member bukan Islam, dia sembang. Saya tak ingat saya cakap masjid ni tadi mana dulu ni. Dia nak sembang. Dia kata kat saya, dia kata dia betul-betul respect dengan Islam. Dia bukan orang Islam, tapi dia main habaq lagi dah. Dia kata dia betul-betul respect, dia tabik dekat Islam ni. Pasal apa? Dia kata pasal Islam ni, dia kata semua benda standard. Pergi di mana pun, terus kata Malaysia, terus kata Indonesia, terus kata Thailand, pergilah ke negara Europe pun, pergilah ke negara Arab pun, pergilah ke negeri China, Taiwan, Hong Kong, mana pun yang ada community, ada masyarakat orang Islam, sama. Sembahyang fardu 5 waktu. Tak ada pun nak tambah jadi 6, 7, 8, nak potong jadi 2, tak ada. Mana negeri pun orang Islam sembahyang waktu 5 waktu. Dia kata Jumaat, dia kata serupa mana negeri pun, dia kata sembahyang Jumaat dimulai dengan khutbah. Dia kata dia ni kurang jenis baca buku jenis ni.
Khutbah pula serupa. Khutbah, lepas itu duduk syat, lepas itu khutbah. Mana negeri pun yang ada orang Islam, semayang ni sama. Lagi dia kata semayang. Dia kata, tengoklah negeri orang putih. Tu imam orang putih. Satu imam Arab. Satu imam orang Siam. Satu imam orang apa-apa pun. Semayang kira Fatihah saja. Baca pun serupa. Semayang pun 5 waktu sama. Bacaan Fatihah pun sama. Semua sama. Dia kata ini satu benda saya cukup respect sama Islam. Dia kata lah Islam. Kita duduk di sana. Okay. Tak serupa kita. Dia kata. Kita, dia kata satu tempat saja. Dia kata satu rumah berhala dengan satu rumah berhala. Dia ni buat lebu dia. Dia ni buat lebu dia. Tak sama. Dia kata saya itu hari. Saya pergi. Dia kata saya punya saudara mati. Saya pergi duduk dekat. Dengar itu. Mereka punya rumah jampi mereka ni. Duduk baca. Dia kata dia duduk dengar apa yang dia ni baca. Lepas tu ada satu siapa akan mati, panggil orang lain pula main baca. Dia duduk banding baca tu baca tak siapa. Habis dia pergi tanya dekat kawan tu baca jampi ni. Dia kata apa pasal you main baca dengan kanan yang tu baca tak siapa. Jawab kau ni apa? Dia kata suka hati lah aku nak baca apa. Dia pun suka hati dia nak baca apa. Dia kata dia ni yang dengar ni, dia dengar jawapan ni, dia balik duduk fikir. Dia kata apa ni? Agama ni boleh buat suka hati tak? Agama ni kalau betul-betul Tuhan buat turun main, tentu Tuhan bagi standard semua orang sama. Kalau Tuhan buat turun main, dia buat main satu je. Semua ikut satu tu. Dia ni buat ikut suka dia ni mimpi apa dia buat suka dia ni apa dia suka dia. 5 tempat 5 macam dia ada. Dia kata ni betul-betul Tuhan buat turun main. Kan hampa tu kelentang kami kat lama ni. Dia main macam tu ni soalan dalam diri dia. Saya soal tangan dia macam tu. Dia kata apa? Main. Dia pun ingat nak saya, dia soal tengah, saya kata asyhadu an la ilaha illallah, dia tarik balik. Dia tarik balik kan, sajalah kita awal kan. Dia tarik balik. Saya kata, pun double standard. Sudah mengaku hati, sudah cakap Islam betul. Islam di mana pun semua standard, sudah ada satu respect sama Islam. Orang kata mau masuk Islam, kata dekat dia. Oh, nanti dulu lah. Tak apa, dia kata, ambil time sikit tak apa, baca bagi banyak lagi, apa semua, apa-apa mereka tanya. Kita kata ada. Nampak tuan-tuan? Saya nak abang satu. Yang saya nak abang, Islam tidak boleh kita reka. Itu yang saya nak abang. Islam kita tak boleh reka. Macam mana Tuhan abang, macam mana Nabi abang, macam tu kita kena buat. Kalau dibuka pintu, dibuka ruang kepada kreativiti dalam agama, reka nak buat macam mana? Lingkup Islam. Islam jadi terlupa juga. Kita tak boleh reka. Nak buat satu benda, mendesain. Ada dalam Quran kata benda, ada dalam hadis kata benda ni. Ni yang buat ni ambil di mana? Tak ada sandaran, kita CIV. Nanti saya lah. Barulah satu dunia, kita boleh dapat standard. Kita buat tak menyimpang daripada petunjuk Allah dan daripada pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasional dia, logik dia di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata mengumpulkan antara dua semayang segala secara suka hati ini, seolah-olah kita ni dimasuk terlibat di dalam membuat satu dosa besar. Kerana dia kata mengeluarkan sembahyang daripada waktunya dengan sengaja, maka kerana itu kita berdosa. Kalau ada sebab, tak apa, saja berdosa, dia kata. Dan kata At-Tirmidzi ada seorang daripada titik periwayat hadis yang ini tadi ni dhaif pada sisi ahlul hadis. Baik. Masalah waktu mengumpulkan dua sembahyang. Kata At-Tirmidzi dan bermula amal atas hadis dalam masalah yang tadi kita baca tu. Di sisi ahlul ilmi, bahwasanya tidak boleh jamak antara dua sembahyang melainkan di dalam musafir ataupun ketika di Arafah. Ini saja kata Imam At-Tirmidzi yang kita boleh buat sembahyang jamak. Bila musafir dengan di Arafah. Itu saja kata Imam At-Tirmidzi. Dan telah mengatakan tidak mengapa oleh setengah daripada ahlul ilmi, daripada kalangan tabi'in, pada jamak di antara dua sembahyang bagi orang sakit. Ini dia mah. Sebahagian daripada ulama mengatakan apa? Dia kata orang sakit boleh jamak sembahyang. Dia kata baik, itu pendapat. Dalam dialah berkata Ahmad dan Ishaq.
Dan kata setengah daripada ahli ilmi ni ulama lah. Boleh dijamakkan antara dua sembahyang kerana hujan. Itu satu lagi. Okey, sakit pun boleh jamak, hujan pun boleh, dia kata. Dan dengan dialah berkata Imam Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Imam Syafi'i kata kalau hujan boleh jamak sembahyang. Jadi bagi orang yang dia lazimkan diri dia dengan sembahyang jemaah di masjid. Dia lazimkan diri dia dengan sembahyang jemaah di masjid. Jadi dia main maghrib nampak pokok hujan ni, nampak cukup ni lah. Dia takut ni tak lagi hujan lebat, dia kata apa semua tak boleh balik tak lagi. Jadi kalau balik lah ni tak boleh main dah selepas sembahyang jemaah. Kalau tunggu tak lagi tak boleh balik. Okey, buat sembahyang jemaah. Buat sembahyang jemaah, dia dapat sembahyang jemaah untuk dua-dua waktu sembahyang tu, lepas tu dia balik sebelum hujan. So alasan hujan ni mengikut sebahagian ulama dia kata boleh dilakukan itu. Baik. Ini bagi orang yang ahli sembahyang jemaah di masjid. Aduh dah rumah tak elok kan. Aduh dah rumah ada elok nampak pokok hujan jemaah bang. Tak boleh lah elok kan. Ini bagi kes yang macam ni. Saya kata dan tiada memikir Syafi'i akan harus bagi orang yang sakit itu jamak di antara dua. Imam Syafi'i kata orang sakit tak boleh jamak. Imam Syafi'i kata orang sakit tak boleh. Kalau hujan dalam kisah kata tadi boleh. Sakit tak boleh kata Imam Syafi'i. Apa alasan Imam Syafi'i? Alasan Imam Syafi'i sebab dia tidak jumpa satu nas pun yang mengatakan Nabi ada buat ataupun Nabi suruh orang yang sakit buat sembahyang jamak. Kerana tidak ada nas, Imam Syafi'i kata tak boleh. Itu alasan Imam Syafi'i. Maka pada mazhab yang mengharuskan jamak bagi orang sakit itu ada beberapa kelakuan tersebut di dalam kitab Al-Mazahibul Arba'ah. Satu daripadanya, jika orang sakit itu pengsan, maka kembali ingat dia di dalam waktu pertama, maka haruslah dia jamakkan asar di dalam waktu zuhur. Dia pengsan. Jadi bila jaga-jaga dah terlepas waktu, maka dia bolehlah jamak. Waktu yang dia tertinggal tadi ni dia boleh jamak, dia kata. Kerana takutkan hilang akal pula ataupun sebaliknya. Dia ni jenis begitu, jenis tak pengsan saja. Orang berkata pun dia pengsan, payung jatuh di dapur pun dia pengsan, dia ni jenis raja pengsan. Raja pengsan. Ada raja ni macam ni ada. Raja latah itu. Dia kira anak latah kan. Cucuk pun macuk. Dia raja latah. Lagi teruk pada tu raja pengsan. Dia tak boleh ada benda terkejut jatuh tengah. Pengsan. Jenis raja pengsan ni kalau dia takut ni tak lagi nak pengsan dia boleh sembahyang dia. Kawut tadi bila dia lebih dikawut. Kawut. Baik. Baca lagi masalah yang akan datang. Dia kata. Masalah mengumpulkan antara dua sembahyang bagi orang sakit dan dalilnya. Kata Imam Nawawi. Tuan-tuan dengar. Ini Imam Nawawi. Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i. Dalam kisah tadi kita sebut contoh kisah daging babi tadi ni mughallazah ke mutawassithah. Imam Syafi'i dia kata babi mughallazah. Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i tapi dia kata mutawassithah. Nampak? Imam Nawawi ni kalau kita baca Bahrul Mazi ni memang dia tu petik kata-kata Imam Nawawi lah. Pasal apa? Imam Nawawi tulis kitab Majmu', kitab fiqh Imam Syafi'i dia tulis. Jadi rujukan banyak kepada dia. Kata Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, kata Imam Nawawi. Ini alim besar. Imam Nawawi alim besar. Dia meninggal umur 40. Dia tak menikah. Dia bachelor. Mr. Bachelor. Sampai mati. Dia tak menikah dan dia mati muda. Umur 40 sudah mati. Imam Nawawi. So, Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Tapi ada satu dua benda yang Imam Syafi'i kata macam ni, dia ada pendapat lain. Di antaranya dalam kisah tadi ni. Dalam kisah daging khinzir ni. Dia kata khinzir ini mutawassithah. Ini Imam. Baik, tengok apa pula Imam Nawawi kata. Dalam hal menjamakkan sembahyang bagi orang sakit, Imam Syafi'i kata tak boleh. Tengok apa Imam Nawawi kata. Kata Imam Nawawi. Dan setengah daripada ulama menanggungkan, mana ihtimalkan hadis yang tadi itu dalil untuk mengumpulkan, untuk jamak dua sembahyang dengan sebab sakit ataupun seumpamanya. Imam Nawawi dia setuju orang sakit boleh jamakkan sembahyang.
Pasal apa? Pasal dia merujuk dengan pendapat orang-orang ulama-ulama yang lain. Dia kata, daripada barang yang maknanya daripada segala uzur. Dan inilah qaul Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali, dan Qadhi Husain daripada ashab kita, dan telah memilih akan dia oleh Al-Khitabi dan Al-Mutawalli dan Ar-Ruyani daripada ashab kita, dan ialah yang mukhtar, yang terpilih pada ta'wil bagi zahir hadis itu. Jadi ada beberapa ulama setuju mengatakan orang sakit boleh jamakkan sembahyang dia. Itu pendapat di kalangan ulama fiqh. Dan telah memilih akan dia, dan ialah yang muhtad, dan bagi perbuatan Ibnu Abbas dan muwafaqah bagi Abi Hurairah. Dan kerana bahawasanya masyaqqah pada orang sakit itu lebih lagi ke atas orang yang budak. Itu alasan dia. Kalau kerana hujan pun dibenarkan untuk jamak semayang, apatah lagi orang sakit. Sudah tentu orang sakit lebih-lebih lagi boleh diberikan kelonggaran untuk jamak sembahyang. Itu pendapat yang didokong oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapat ini dipersetujui oleh Imam Nawawi. Ada lagi tu. Baik, di kalangan ulama hadis, mereka kata jamak yang dibolehkan ini ialah jamak suri. Dia kata, ini ada satu tuan-tuan buka dalam kitab-kitab, ada perbahasan tentang benda ni. Orang sakit ni boleh buat jamak, tetapi jamak tu dia panggil jamak suri. Jamak suri ini, suri daripada kata suat, jambat. Jamak suri, jamak yang pada zahirnya nampak macam jamak, tetapi sebenarnya tidak jamak. Maksud dia apa? Maksud dia, orang sakit ni adalah baik disuruh mereka ni sembahyang zuhur ujung waktu. Elok dia habis sembahyang zuhur sah, masuk waktu asar, dia sembahyang asar. Nampak zahir macam dia jamakkan zuhur dengan asar, tetapi dia tak jamak. Dia sembahyang zuhur dalam waktu zuhur, tapi ujung waktu. Sekira-kira dia habis sembahyang zuhur tak lama, masuk asar, dia sembahyang asar. Maka yang sembahyang dia sekali saja untuk buat dua sembahyang. Sembahyang ini di kalangan ulama hadis dia panggil jamak suri. Jamak yang nampak gambaran macam jamak, tetapi sebenar tidak jamak. Jadi hak ni tuan-tuan, jamak suri ni kita ada buat. Hak sakit ni ada buat. Okay? Jadi hak sakit tu tak nak kata lah kawan sakit. Ni hak sakit ni pun untuk buat lagu tu juga. Lohok ni ambil pukul 4.40 baru sembahyang lohok. Pasal apa? Pasal 4.50 masih ada. Jadi 4.40 baru sembahyang lohok. Habis-habis sembahyang lohok dengan tasbih, tarik biji tasbih dengan zikir dengan apa, bangsa cantik dia elok. Lagi tak pula jamak suri juga dia pun, kan? Ini tak elok lah. Bagi orang yang tak ada apa susah, tak ada masalah sakit apa-apa, jangan buat lagu tu. Sembahyang awal waktu. Jamak suri ini untuk orang sakit, kerana nak kurangkan habis ayat sembahyang banyak kali tu. Bagi kes-kes yang macam ni, sebahagian besar daripada ulama menganjurkan buat macam ni. Pasal apa? Pasal sembahyang jamak bagi orang sakit ni tidak ada nas, tidak ada sandaran. Maka ulama sebahagian tak berani nak kata boleh buat. Sejalan selamat, buat inilah sebagai satu jalan keluar kepada masalah orang sakit ni. Baik, itulah seterusnya saya kata. Kemudian dia kata, dan telah berjalan satu jamaah daripada a'imah kepada harus jamak kepada hadir, yakni ketiadaan musafir kerana hajat. Bagi mereka yang tiada mengambil akan dia menjadi adat. Jangan duk jadikan adat saja suka-suka, tak boleh. Dia kata nak pergi buat jamak suka-suka hati, tak boleh. Dan ialah perkataan Ibnu Sirin dan Ashab daripada Ashab Malik, dan telah menghikayatkan oleh Al-Khitabi daripada Al-Qaffal dan Asy-Syafi'i Kabir, dan Ashab Syafi'i daripada Abi Ishaq, dan satu jamaah daripada Ashabul Hadis, dan telah memilih akan dia oleh Ibnu Munzir, dan menguatkan dia oleh zahir perkataan Ibn Abbas di dalam hadis itu. Dan katanya hadis yang tadi ini arada an yuhrija ummata, artinya menghendaki Nabi bahawa tak memberi masyaqqah kepada umatnya. Nabi tak bagi umat dia susah, maka tiada dihilatkannya dengan sakit dan tiada lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian di bawah itu dia kata, dan kata At-Tirmizi pada akhir kitab sahihnya, tiadalah di dalam kitab aku ini
hadis yang diijma'kan oleh umat Islam atas meninggalkan amal dengan dia, melainkan hadis Ibnu Abbas di dalam masalah tadi. Dan hadis tiba-tiba telah dikeluarkan oleh Imam Nawawi akan beberapa orang mengamalkannya sebagaimana diterangkan di dalam syarah Muslim. Maka menunjukkan Imam Nawawi itu ialah seorang ulama besar yang luas takat dan pengetahuannya dan amat tinggi martabat alimnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Itu dia Imam Nawawi. Dia berani mengatakan ada di kalangan ulama seperti Ahmad bin Hanbal yang membenarkan orang sakit buat sembahyang jamak. Dia kata ternyata Imam Nawawi ini satu orang yang hebat dari segi keilmuan dia. Kemudian insya-Allah lepas ini tuan-tuan, insya-Allah lepas ini kita akan masuk di Bud'il Azan. Ini tajuk yang menarik. Dia nak cerita tentang asal usul asal usul permulaan azan ni. Macam mana di kalangan sahabat-sahabat ni dah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila sampai di Madinah ni jadi satu masalah. Nak beritahu dekat orang kata dah masuk waktu semayang, nak panggil orang main semayang ramai-ramai tu macam mana cara? Azan tak disyariatkan lagi. Macam mana cara? Ada seorang kata lah macam ni, kita goyang loceng. Nabi kata tak boleh. Itu serupa macam orang Nasrani. Nabi kata gereja pukul loceng. Nabi kata tak mau macam tu, tak mau ikut orang. Seorang pula kata lah macam ni, kita ciut trompet. Apa tu? Trompet tanduk tu. Bunyi tu tu. Ya, bila bunyi tu kira masuk waktu sembahyang. Nabi kata itu serupa macam Yahudi. Seorang pula kata, ya Rasulullah, kita cucu api ya. Cucu api pergi menyala besar-besar. Bagi orang nampak kata tu api dah menyala dah, masuk waktu sembahyang dah, jom dekat. Nabi kita tak mau, tu pun serupa orang juga. Serupa Majusi, serupa Yahudi tu api juga. Nabi kita tak mau. Lepas tu balik, masing balik fikir. Nabi kita pakai fikir, sampai dapat idea apa esok main abang. Dalam pada itu Allah ilhamkan kepada beberapa orang sahabat tentang cara azan. Kita akan tengok hadis itu secara detail. Siapa yang diilhamkan tentang azan kita dengar hari ini. Bila main Nabi dengar, Nabi kata apa. Kemudian ada pula seorang lagi sama mimpi macam dia. Dan diterima itu sebagai cara untuk nak panggil orang semayang. Okey, itu satu bab kita akan tengok. Kemudian dia akan main bab fi tarjih fil azan. Tarjih ni di sisi ulama hadis. Tarjih ni maksudnya ulang dua kali. Bila nak bang tu mula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Dua kali itu dia panggil tarjih. Dalam masyarakat kita, dia faham tarjih ni lain. Dia faham tu bila nak bang tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar baru dah hak pelan tu dia kata tarjih. Tak lagi pula asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah baru dah. Tak lagi asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammad dia kata baru dah. Dia kata hak sebut pelan dulu tu, lepas tu baru dah hak pelan tu dia panggil tarjih. Itu salah faham. Di sisi ulama hadis kita akan baca tajuk ni. Tarjih itu apa? Tarjih itu maksudnya ulang. Tiap-tiap satu tu ulang dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dua kali. Dua kali itu dia panggil tarjih. Kita akan tengok perbahasan detail dia selepas ni. Lepas itu dia main tajuk fi ifradis salah. Nak cerita kata ada hadis yang mengatakan qamat tu ifrad. Satu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali aja. Dia tak ulang macam mana bang tadi tarjih dua kali, dia sekali. Itu satu hadis. Dan mai pula tajuk ma jaa anna al-iqamah matna.
Qamat ni dua-dua kali pula. Ini yang menjadi salah satu hadis yang dipegang oleh Hanafi. Jadi kita tak boleh bila kita sembahyang dengan sahabat-sahabat kita yang Hanafi ni, kita jadi imam, kita kata dia qamat macam tu. Kita kata, qamat apa tak boleh lah. Kalau kita faham, kita tak tidur 1000 orang kat dalam punca. Kita dengar dia buat lagu tu, kita faham dia ni Hanafi. Okay. Kita hormat. Itu pegangan dia berdasarkan ijtihad Imam Abu Hanifah, dan ada hadis dia. Dan kita akan tengok hadis dia itu insya-Allah. Kemudian dia akan naik tajuk bab majaa fit tarassal fil azan. Tarassal ni maksud dia apa? Disuruh masa bang ni dia tarassal. Apa? Lanjut. Tak mau buat bang terkejut tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu tu konti lagu tu. Kalau ada orang sakit jantung jatuh. Dia kawat dia ni bang. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama. Nabi kata azan, dia kata mesti tarassal. Tarassal tu Allahu Akbar, Allah. Tarassal. Nabi kata. Kemudian termasuk di dalam perbahasan tentang tarassal ni, dia akan beritahu lagu. Boleh tak boleh? Kita bang, kita ambil irama Hindustan. Bang dia tu bunyi macam kuch-kuch matahari. Boleh tak boleh? Dia akan ada perbahasan tentang benda ni. Dan kan dia dengar di beberapa masjid, banyak masjid tu bilai ni macam-macam. Kita dengar ni bang ke dia menyanyi keroncong. Maka dia irama dia tu. Dia punya irama dia tu, Allah. Kan? Jadi boleh tak boleh kita pergi buat lagu macam-macam tu. Ataupun dari segi lagu azan pun ada hadis beritahu nak kenal macam mana lagu dia. Nanti kata tajuk ni bila kita baca menarik tuan-tuan. Banyak benda sebenarnya yang kita pun tak tahu. Bila kita baca tu ada hadis rupanya bincang benda-benda macam ni. Itu ilmu. Itu yang kata ilmu untuk tambah diri kita. Baik. Kemudian dia naik fi idkhalil usbu' al-udhuna 'inda al-azan. Cerita Tok Bilal bila bang dia masukkan jari dalam lubang telinga. Itu pun ada hadis. Ya, bila azan dia style ni macam-macam. Tok Bilal dia pun style ni dah kata lah. Lagu tangan sebelah terdabuh di pipi. Lagu buah dua belah kepala, lagu macam mana burung garuda nak terbang tu. Ada lagu buah di pipi saja. Ada kepuk lubang telinga sampai dua belah dia tak dengar apa orang kata belakang bunyi, mikrofon bunyi tak bunyi pun dia tak dengar. Ada yang bubuh jari masuk dalam lubang telinga. Mana satu yang menepati hadis yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gaya ni kadang-kadang gaya kita buat dalam masjid ni pun gaya kita reka. Kita pun tak tahu ambil mana. Kan? Jadi bila kita mengaji ni kita tahu. Oh, rupanya ini yang sunnahnya. Dan macam kita ada buat contoh imam sembahyang. Kan? Bila dia sembahyang apa semua habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia menghadap kiblat ke, dia menghadap belah kanan ke imam ni. Dia menghadap belah kiri ke, dia terus pusing menghadap makmum ke. Ada tak ada hadis yang menceritakan tentang apa Nabi buat selepas Nabi bagi salam? Kita nak tahu secara pasti. Lagu mana Nabi buat begitu? Kita dah tengok kebanyakan hari ni Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam ni dia nanti wirid sampai pekat habis Allahumma anta salam wa minka salam, baru dia pusing kanan sikit. Tu imam kebanyakan masjid buat lagu tu. Dia buat lagu tu pakai apa? Adakah dia ada jumpa hadis kata lagu tu? Ataupun dia pun tengok tu imam sebelum dia buat lagu tu? Ataupun apa? Apa pun tak salah. Nak mengadap mana pun tak salah. Tapi hadis yang main ni cerita Nabi mengadap ke mana. Jadi bila kita tahu tentang dia satu kepuasan dekat kita. Kita tahu kata ni cara ni ada hadis beritahu Nabi buat macam ni. Kita rasa menyawa lepas. Kita tahu. Tuan-tuan, tahu dengan tak tahu ni dia tak sama. Tak tahu ni dia jadi macam orang cerita orang buta pergi pegang gajah. Orang buta pegang gajah. Lepas orang buta pergi kat gajah, ni gajah ada depan pergi pegang. Dia ni pergi pegang kaki.
Oh, dia kata gajah ni macam tiang. Dia kata. Tak teror dia pegang kaki. Kawan bibi tu dapat ekor, dia kata gajah halui sangat. Daripada abang besar ni ekor halui. Kan? Halui dia pegang-pegang telinga. Dia pegang pun. Gajah ni dia lagu kipas. Dia betul aja. Nampak tuan-tuan? Maknanya apa? Pasal mata tak nampak. Kita dengan agama pun macam tu lah. Kalau mata kita tak nampak agama ni, kita dengan tanggapan yang bermacam-macam terhadap agama ni. Bila kita nampak lawas semua tu agama, barulah kita rasa dia manis. Yang kata agama tu, manis dia macam mana. Itu je. Cerita dia macam tu je. Dia main cerita pasal jolok jari masuk lubang telinga. Kemudian fit taswib bil fajri dalam sembahyang subuh, azan dia as-salatu khairun minan naum, kan? Apa dia cerita dia. Kemudian cerita tentang sembahyang subuh 2 azan. Kita akan jumpa dalam hadis yang akan datang. Azan fil lail, dia kata pada waktu malam. Zaman Nabi sembahyang subuh 2 azan. Azan mula azan Bilal. Azan Bilal itu tak masuk waktu lagi, itu masih malam. Bila azan kedua, azan Ummu Maktum, baru masuk waktu subuh. So, zaman Nabi bila dengar azan Bilal kira masih malam. Bila dengar azan Ummi Maktum, maksudnya apa? Kalau orang puasa dah tak boleh makan dah. Bila azan Ummu Maktum ni, kan akan datang tajuk yang akan datang. Jadi tuan-tuan, saya pesan dari saya pesan dekat tuan-tuan semua. Mari kita mengaji. Saya mengajar pun saya tambah pengetahuan. Tidak semua benda saya mengajar ni saya tahu dah. Saya pun tak tahu setengahnya. Sebab apa kita mengaji sampai universiti, sampai peringkat mana pun, kita tak akan cover semua ilmu ada-ada. Hak mana jadi silibus muqarrar kita tu saja yang kita belajar. Hak lain tu akan rajin kita rajin kita tak ada telinga di masjid, kita dapat ekstra ilmu. Kalau tidak, tu lah. Hal masuk faedah kalau kita belajar. Banyak benda kita tak tahu. Kemudiannya bila kita duk baca ni, baru kita baca ni pun tambah. Tuan-tuan yang mendengar pun dapat tambah. Saya dapat kebaikan, tuan-tuan dapat kebaikan insya-Allah. Tuan-tuan doa saya doa tuan-tuan insya-Allah. Semua kita share. Kebaikan ni banyak di sisi Allah. Di sisi Allah kebaikan ni banyak. Saya dapat tamak nak ambil seorang. Pakat-pakat kongsi seorang sikit, kita sama-sama dapat kebaikan. Itu yang Nabi pesan, yang Nabi tinggal pesan tu dekat kita. Carilah kebaikan, pasal abwabul khair, pintu-pintu kebaikannya ada banyak. Jangan berhenti usaha mencari kebaikan. Kerana Allah dengan perbendaharaan kebaikan dia nak bagi kat kita. Cuma Allah nak kita usaha, baru dia nak bagi. Mari kita usaha sambil kita doa. Kita pun tak mau jadi orang yang ada ilmu tapi buang ilmu ke tepi. Kita nak jadi orang ada ilmu tu berbetul kita. Tak ada manusia, tak ada bumi tak timpa hujan, tak ada manusia tak ada buat salah. Salah minta ampun. Ya Allah, ini aku punya silap. Selama ni aku jahil, aku tahu lagu ni, maka aku buat lagu ni. Dengan tambah ilmu yang aku dapat ni, aku tahu aku dah buat itu silap, cukup silap dekat tu je. Tak ke depan aku nak buat bagi betul. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati kita, Allah bantu kita untuk jadi hamba Allah yang saleh di sisi dia. Nah, wallahu a'lam. Bulan depan untuk makluman semua, bulan depan kuliah ada 2 tempat saja. Taman Berang, Tanjung dengan Padang Temusu saja. Di tempat lain semua dibatalkan. Kerana memberi ruang kepada tuan-tuan untuk berdemokrasi. Kan? Peluang bagi tuan-tuan untuk berdemokrasi. Dengan elok-elok buat keputusan sebelum dipangkah. Dengar. Kan? Bagi peluang untuk berdemokrasi. Nah, yang baik itu daripada Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ
مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.